Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, so hari ini kita akan sambung dengan kita punya teori untuk VLAN. Okay, untuk hari ini kita akan tengok macam mana kita nak buat configuration lah. Okay, kalau ikutkan dalam amali, okay, kita dah start buat configuration untuk VLAN. Ada yang dah masuk sehingga inter VLAN, okay, dengan kelas Cik Nafi. Okay, tapi untuk kelas teori ini saya akan cuba go step by step, slowly yang mana yang tak berapa boleh nak tangkap masa kelas amali. So kita akan tengok the basic configuration untuk kita buat VLAN supaya kita semua faham macam mana kita nak configure virtual LAN VLAN kita ni lah. Okay, so saya share dulu saya punya slide. Okay, so semua nampak so hari ni kita akan cover untuk VLAN. Okay, so VLAN implementation. Okay, so kita punya Cisco switch, okay, Cisco Catalyst 2960 and 3560 series switch support over 4000 VLAN. Okay, VLAN are split into two category. Okay, normal range VLAN, VLAN number from 1 until 1005. Okay, configuration are stored in VLAN.dat lah dalam flash memory kita punya switch tu. Okay, and VTP, Virtual Trunking Protocol, okay, can only learn and store normal range of VLAN. Okay. Kemudian kita ada extended VLAN. Okay, extended VLAN start from 1006 until 4096. So the configuration stored in the running configuration and VRAM, and VTP does not learn extended range sebab VTP dia simpan dalam flash memory. So bila extended VLAN okay, disimpan dalam NVRAM, so VTP tak boleh nak run lah extended VLAN. Okay, so macam biasa, okay, untuk mana-mana configuration, kita mesti buat di dalam global configuration mode. Okay, kalau kita tengok kat slide ni, dia bagi tahu kita perlu enter global configuration mode. Okay, nak masuk global configuration mode, macam sebelum-sebelum ni, saya bagi tahu untuk global configuration mode. Okay, saya share mana notepad. Okay, so macam kelas yang sebelum ni, okay, bila kita start, kita akan start dengan user privilege mode, okay, yang ada router ataupun switch ada tanda lebih besar daripada tu. So that is user privilege mode. Okay, bila kita enablekan dia akan masuk dalam privilege exec mode. Okay, ada tanda hash kat depan. Dan bila kita nak start configuration, okay, bila kita nak start configuration, kita akan run configure terminal. Dan bila kita run configure terminal tu, dia akan enter ke global configuration mode. So kita punya router akan ada config dan ada tanda hash kat depan. So that is global configuration mode. So segala configuration, okay, segala configuration hanya boleh dibuat di dalam global configuration mode. Okay, so untuk VLAN, benda pertama yang kita perlu setkan adalah dia punya VLAN ID. Okay, so untuk kita create VLAN, kita type VLAN, kemudian VLAN ID. VLAN ID tu adalah nombor. Ni kalau kita tengok ni, VLAN number can range from 1 until 1005 and extended VLAN 1006 until 4096. So VLAN ID tu boleh bermula daripada 1 hingga 105, 1005 ataupun 106 hingga 4096. Okay, tapi kita akan biasa guna normal range VLAN lah. Okay, so secara default nombor 1 ni adalah untuk default VLAN, so kita tak akan pakai lah nombor 1. Okay, so VLAN ID, VLAN
VLAN ID. Sekejap, saya mana notepad saya tadi. Okey, kita pergi kat bawah ni Saya copy benda lah ni dulu. Pergi new. Okey. So yang okay. So kita dah masuk sini. So dia akan pergi router config hash. Okey. So untuk kita configure VLAN, kita akan type VLAN. Kemudian nama yang kita nak bagi. Satu kita tak boleh pakai, so kita boleh start 2 sehingga 1005. Tapi kita biasa start daripada 10, so saya type VLAN 10 katakan. Okay. So VLAN 10. Kemudian kita tengok, seterusnya, specify a unique name to identify the VLAN. Yes, specify a unique name to identify the VLAN. Okay, katakan VLAN ID 10 ni kita nak nanti kita tengok diagram. Tapi untuk starting ni kita belajar macam mana nak namekan dia dulu. Katakan VLAN 10 ni, sekejap saya letak komen. So dia adalah VLAN dan VLAN ID. Okay. Ini dia punya command, ini dia punya inilah yang kita kena masukkan. Okay. So the next is saya malah nak type, so saya copy paste je. Ini adalah VLAN name. So kita type kat sini. Okay, katakan kita nak buat VLAN untuk CNET. So saya type lah CNET kat sini. So kita dah ada VLAN 10 adalah VLAN untuk CNET. Oh, silap command. Ni VLAN 10 name. Baru betul. Okay. VLAN 10 nama VLAN dia adalah CNET. Okay. So kalau katakan kita ada a few more VLAN, okay, beberapa VLAN yang lain, so kita akan type balik lah. Okay. Katakan ni VLAN 20, kita buat VLAN untuk Mechatronic katakan. Okay. Dan saya nak satu lagi VLAN. Okay, 30. Katakan VLAN timpalan. Okay. So, kita dah ada 3 VLAN. Okay, kita dah ada 3 VLAN. VLAN yang pertama, VLAN 10 untuk CNET. VLAN yang kedua, VLAN 20 untuk Mechatronic. VLAN yang ketiga, VLAN 30 untuk timpalan. So, dah habis. Okay, dah habis. Kita type N untuk kita exit daripada configuration. Okay. Sorry yang ni semua kat switch. VLAN kita buat kat switch. Copy paste macam ni lah kan. So, jangan malas. Alright. Saya copy paste dulu. Okay. So, kita configure terminal. Okay, kemudian kita buat VLAN punya configuration. Ni kita assign VLAN ID, kemudian kita assign VLAN name. Okay. So, next. Okay, selepas kita dah assign, dah creating VLAN, kita set VLAN ID, kita set VLAN name, kemudian kita perlu assign port untuk VLAN. Okay, sama juga. Okay, sama juga. Semua configuration perlu dibuat di dalam global configuration mode, so configure terminal lah. Kemudian kita akan pilih, okay, kita akan pilih interface tadi yang kita nak configure. Kemudian kita akan configure lah IP address kepada interface tersebut. Okay, kemudian kita boleh setkan, okay,
port access, okay, switch port mode access. Kemudian kita boleh accesskan VLAN kepada port tersebut. Okay, yang ni kita akan tengok dalam gambar rajah lah. Okay, so macam ni. Dia start dengan configure terminal, okay. Kemudian dia pilih, okay, dia pilih interface mana yang kita nak assign VLAN. Okay, so katakan interface ni switch ni kan, F018, okay. So interface F018 ni fast ethernet 18, dia akan bagi access switch port mode access, dia akan bagi access kepada port tu, kepada mode access, kemudian dia akan bagi access kepada VLAN yang kita assign kat sini, VLAN 20 untuk lalu, okay, untuk lalu port FA18. Okay, saya ulang sekali lagi. Okay, kalau kita tengok kat sini, assign port to VLAN. Okay, bila kita tak assign mana-mana port, okay, bila kita tak assign mana-mana port secara default, okay, secara default, semua VLAN tu boleh communicate antara satu sama lain. Secara default, okay, secara default, semua port adalah diassign kepada VLAN 1. Okay, default VLAN. Okay, bila kita dah create VLAN, okay, tadi kita dah create VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, okay, semua port yang ada pada switch kita, okay, tak membenarkan selain daripada VLAN 1 untuk lalu port tersebut. Okay, saya ulang. Secara default, okay, lagi kita configure dalam PT kita akan nampak. Secara default, kita punya VLAN, kita punya port diassign kepada VLAN 1, iaitu default VLAN. Okay, diassign pada VLAN 1 iaitu default VLAN. So, bila kita create VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, okay, semua port-port tadi dah dioccupy oleh VLAN 1. Okay, so VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dia tak ada satu port pun yang diassign. Walaupun kita tunjuk kat switch tu, port tu tak membenarkan selain daripada VLAN 1 untuk lalu kepada port tersebut, melalui port tersebut. So, apa yang kita perlu buat adalah, kita perlu assignkan port. Maksudnya, contoh, kalau kita tengok gambar rajah tadi tu, dia assign VLAN 20 kepada port 18. Jadi, pada port 18 ni, hanya VLAN 20 sahaja yang boleh lalu, dan VLAN yang lain tak boleh lalu pada port 18. Okay, so VLAN 10, VLAN 30 dan even VLAN 1 default VLAN pun dah tak boleh lalu. Jadi kita tengok kenapa dia jadi macam tu. Okay. So macam ni lah. Untuk configure, kita type configure interface F018 port 18. Kita setkan port tu pada mode access dan kita bagi access kepada VLAN 20. Okay, so student PC ni sebenarnya duduk pada VLAN 20 lah. So VLAN 20 akan lalu port 18 ni dan dia akan pergi kat switch lah. Kemudian FA01 ni nanti kita tengoklah macam mana dia configure. Okay, dalam ni. Okay, so secara default, VLAN 1 ni, VLAN 1 ni semua port duduk kat VLAN 1. Semua port diassign pada VLAN 1. Okay. Bila kita assign tadi, terpanggil interface FA18, kita run switch port mode access, kita run switch port access VLAN 20, kita bagi port tersebut access kepada VLAN 20. So secara automatik FA18 ni dia akan duduk kepada VLAN 20 ni. Dia akan duduk di sini. Sebab dalam slide ni tak ada pula contohnya. Tapi katakan saya dah cucuk kat port lain sebenarnya. Saya tak cucuk kat port 18. So saya nak clearkan port 18 tu. Boleh, tak ada masalah. Kita pergi balik kat port 18, configure terminal, interface FA018. Kita run no switch port access VLAN.
So dia akan clearkan switch port tersebut dan dia akan patah balik ke uh, default VLAN. Kalau dia tak patah balik ke default VLAN, kita kena assign balik lah. Okay. So VLAN 20 akan kosong. Okay. Kalau tak nampak lagi, tak apa. Kejap lagi kita buat PT, kita akan nampak. Okay. So dia change, this is changing VLAN port membership. Okay. Kemudian dia assign pula port 11, okay, switch port mode access kepada VLAN 20. So VLAN 20 ni akan dapat 11 lah. Asalnya tadi dia assign 18. Lepas tu, oh rupanya kabel tu secara fizikalnya bersambung dengan port 11 bukan port 18. So dia remove no switch port access VLAN. Okay. No switch port access VLAN pada port FA18. Kemudian dia assign balik macam biasalah, configure terminal, interface, FA011, switch port mode access, switch port access VLAN 20. So VLAN 20 ni akan dapat FA011. So katakan kita dah tak nak lah VLAN tersebut, tak ada masalah. Just masuk configure terminal, no VLAN 20, dia akan delete VLAN 10, no VLAN 10, dia akan delete VLAN 10. No VLAN 30, dia akan delete VLAN 30. Okay. So, macam mana kita nak verify VLAN information? So, kita boleh type show VLAN name student. So, dia akan keluar VLAN student lah, VLAN student. 20, name student, status dia aktif ataupun tak, port apa yang di assign pada VLAN 20 pada switch tersebut. Dan kalau kita type show VLAN summary, dia akan tunjukkan VLAN yang ada pada switch tersebut. Okay. Dan this is interface, show interface VLAN 20. So dia akan tunjukkanlah pada VLAN 20 ni apa protokol yang dijalankan, sambungan dia dan sebagainya. Okay. Dan kan tadi this is VLAN terang. Kan tadi kita tengok kat sini, daripada 20 ni dia bersambung dengan FA18 pada switch 1. Katakan kita ada satu lagi VLAN yang bersambung kat sini juga. So FA01 ni nak pergi ke switch 2, dia perlu membenarkan semua VLAN untuk lalu. Kalau dia tak boleh lah FA02 ni assign VLAN 20 je. So nanti katakan VLAN 10 yang ada kat sini tak boleh lalu pula pada FA01. So apa yang kita buat adalah kita implement apa yang kita panggil trunking. Kan kalau dalam piping kan trunking tu kan kita nak sambung daripada satu ujung ke satu ujung kan. Sama juga dalam VLAN. Okay, kita akan configure apa yang kita panggil trunking. So untuk configure trunking sama juga global configuration mode. Kemudian kita pergi ke interface ID tu. Ni interface fast ethernet 01. Okay, ikut gambar rajah tadi kan. Kemudian kita run dia punya command nama switch port mode trunk. Tadi masa kita nak bagi access, kita run switch port mode access. Kemudian switch port VLAN berapa, access VLAN berapa. Tapi untuk terang, kita run switch port mode terang. Okay. Kemudian dia akan allow, okay, dia akan allow semua VLAN lalu pada terang tersebut lah. Kita run interface fast ethernet 01, switch port mode terang je, semua VLAN yang ada pada switch tersebut boleh lalu pada terang tersebut lah. Okey. Tapi dia ada tapi dia lah. Kalau katakan kita hanya nak membenarkan certain VLAN saja yang lalu. Kata trunking nak benarkan semua. Memang boleh benarkan semua. Tapi kalau katakan kita nak benarkan hanya yang kita define sahaja, so kita boleh tambah. Kita boleh tambah switch port terang allow VLAN 10, 20, 30. So default VLAN 1 tu dia tak boleh lalu lah. Selain daripada VLAN 10, 20, 30 ni dia tak boleh lalu.
Kemudian kalau kita nak tambah native VLAN, kita bagi tahu switch port terang native VLAN 99 ke 100 ke 1 ke. So dia akan membenarkan native VLAN tu untuk lalu. So kalau kita tak run yang native VLAN ataupun allowed VLAN, dia akan membenarkan semua VLAN yang ada pada switch tu untuk lalu. Tapi kalau kita tambah switch port terang native VLAN, so dia akan membenarkan native VLAN yang kita assign. Kemudian kalau kita tambah lagi switch port terang allow VLAN, so dia akan allow VLAN yang kita dah assign. Selain daripada tu, dia tak akan allow. Okay. Sama juga nak reset terang to default state, no switch port terang. Okay, dia akan remove lah no switch port terang allow VLAN, no switch port terang native VLAN. So dia akan reset to default dan dia akan bagi trunking kepada semua. So kita buang ni, so dia akan reset kepada default VLAN state. Kalau nak remove no switch port terang, dia akan remove semua. So kalau kita nak reset, kita run macam ni. So return port to mode access. So kalau kita nak tukar dia daripada terang port kepada access port, so switch port mode access. So daripada terang port dia akan tukar jadi access port. Okay. Nak verify terang, so interface F01 switch port. So interface terang pun boleh, dia akan run kita punya ni lah, dia akan tunjuk apa VLAN yang trunking yang ada. Okay. Alright. Ni saya run teori dulu, jadi kita tengok configuration. Okay. Katakan tadi kita run trunking kan. Tengok gambar rajah ni. So FA01 ni pada switch 1 ni, bila kita assign interface FA01 switch port mode terang, so dia akan enablekan trunking pada FA01. Tapi untuk sampai ke switch 2, FA01 pada switch 2 pun perlu dibuat benda yang sama. Okay, perlu buat benda yang sama. Interface FA01 switch port mode terang. Barulah kedua-dua belah dia akan jadi terang. Dia akan jadi trunking lah. Kalau kita buat satu side lagi kita tak buat trunking, dia tak akan accept laluan tu sebagai trunking. Ialah satu side kita sambung, satu side ini kita tak sambung. So dia masih akan block pada switch 2. So untuk memudahkan kerja, okay, dalam Cisco punya switch, kita boleh run apa yang kita panggil DTP, Dynamic Trunking Protocol. Switch port can be manually configured to form trunk. Switch port can also be configured to negotiate and establish a trunk link with a connected peer. So the Dynamic Trunking Protocol manage trunk negotiation. DTP is a Cisco proprietary protocol and is enabled by default in Cisco Catalyst 2960 and 3560 switches. If the port on the neighbor switch is configured in a trunk mode that support DTP, it manages the negotiation. The default DTP configuration is dynamic auto. Menatang apa pula dynamic auto? So kita akan tengok. Okay. So kalau kita tengok kat sini, untuk Dynamic Trunking Protocol, dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 mode. Okay. So, dia ada Switch Port Mode, Dynamic Auto, ni secara default. Okay. Kemudian dia ada Switch Port Mode, Dynamic Desirable, Switch Port Mode Terang, and Switch Port Non-Negotiate. Okay. So, apa benda semua ni? Okay. Bila Dynamic Auto, okay, dia jumpa dengan Dynamic Auto, dia akan bagi access. Okay. Bila dia jumpa Dynamic Auto dengan Dynamic Desirable, dia akan jadi terang. Bila dia jumpa Dynamic Auto dengan terang, dia akan jadi terang.
bila dia jumpa access dengan dynamic auto, dia akan jadi access port. Okay. Ni kalau kita run switch port mau access, ni kita run dynamic auto, dia akan jadi, dia akan ikut access port ni. Ni kalau kita run dynamic auto, dia akan jadi access port. Kita run dynamic desirable, yang ni dynamic auto, dia akan terus jadi terang. Okay, nak buat terang port, dynamic desirable, dia akan jadi terang port lah. Ni kalau kita run terang, kita run dynamic auto, dia akan jadi terang. Ni pun sama. So, kita tengok dia punya. Ni lah. It's a common practice to associate a VLAN with an IP network because different IP network only communicate to a router. All devices within a VLAN must be a part of the same IP network to communicate. The figure display that PC1, PC1 cannot communicate to the server because it has a wrong IP address configured. Okay, so kalau kita tengok kat sini, server dia 172.17.10.30. Yang ni 172.172.10.21. So network dia tak sama. Yang ni 172.17.10.24. Okay. Kalau kita tengok VLAN terang, dia dah buat terang, dia dah allow VLAN 10, dia dah allow VLAN 10, dia dah allow VLAN 10, dia dah allow native VLAN 99. So maksudnya sepatutnya yang ni dan yang ni tak ada masalah untuk access. Tapi kalau kita tengok IP address dia mungkin typo dan sebagainya, so dia tak boleh nak access. So yang ni kita boleh solve dengan kita kita setting balik lah, kita configure balik IP address dia into the respective network. So barulah dia boleh connect dengan dia punya web server ataupun FTP server. Okay, so kita tengok gambar rajah ni, okay, selain daripada isu ni, so F2 ni kita akan assign dengan VLAN 10, kemudian yang ni kita akan buat trunking. S3 ni pada switch 3, F11 kita akan assign dengan VLAN 10, F02 ni kita akan buat trunking. Ni pun sama, F02 ni kita akan assign dengan VLAN 10. So pada switch 1, F01 dan F03 kita akan buat trunking. So sepatutnya dia boleh connect. Missing VLAN, if all the IP address mismatch has been solved but the device still connect, check. This is troubleshooting, common problem with terang mismatch, correct. Okay. Swifu VLAN design. Okay. Kita pergi ke gambar rajah tadi, kita try configure. Baru kita nampak. Okay, saya sharekan saya punya packet tracer. Okay. Kita nampak benda yang sama. Kan? Nampak benda yang sama kan? Saya punya packet tracer ni boleh zoom ke tak? Share. Zoom, view. Zoom. Tak boleh zoom lah. Tak apa, saya zoom dalam ni lah. Okay, so kita configure dulu, kita ambil switch. Kita ambil 2960 sebagai switch 1. Kemudian another 2960 switch 2. Another one 2960 switch 3. Okay. Then, okay, sebab kecil kita zoom lah. Zoom, bagi besar sikit. Zoom. Ni dah besar sangat, okay. So, ni saya terus rename lah. Switch 1, switch 2, switch 3. Alright. So, saya buat sambungan. Fast Ethernet 1 pergi ke Fast Ethernet 1. Yang ni tertinggal pula. Okay. Then, ni Fast Ethernet 3. Pergi ke Fast Ethernet 3 juga. Okay. 2 ni dah. Then kita...
tambah end device. Okay, satu PC kat sini, satu PC lagi kat sini, dan satu server duduk kat sini. Okay, so this is PCU. Cuba je PC4. Itulah, PC4 pun PC4 lah. PC4, PC1, ni server. Server lah. Okay. Dan kita buat sambungan. C1 file Ethernet kosong pergi ke file Ethernet 11. Dan PC4 pas file Ethernet 11. Okey. Dan file Ethernet 2 pergi ke server file Ethernet kosong. Okey. Benda yang paling senang, kita configure IP address pada device. So, 172.17. Dia bukan 172.172 17.10.21 slash 24 dan slash 24 so 255. Okay. Ni pun sama 172.17.10.24 so 255. Right, another one 172.17.10.30. Ni pun slash 24. Default lah, default. Okay. Semua dah. Try ping. Ping. Apa masalah apa? Ping 22.17.10.30. So reply. Ping lagi. .24. Okay, reply. So, let's configure. Kita configure switch 2 dulu lah. Okay, CLI. Turn. Okay. Enable. Okay. Configure terminal. Okay. Saya suka rename dulu. So, nanti confuse. Switch 1. Okay. So, ni dah switch 1. Alright. So, kita try configure. Okay. So, untuk configure, nampak tak ya? Okay. Dalam masa yang sama, saya buat kat sini jugalah. Okay. Copy. Paste. Alright. So, kita akan configure apa tadi? VLAN dulu. Okay. Tengok diagram. Okay, kita akan configure VLAN. So, VLAN 10. Dia VLAN 10 kan? Okay, VLAN 10. Enter. VLAN name dia faculty. So, faculty. Okay. Dah. Satu je. So, saya exit lah. Exit dia pergi ke, dia step down satu. Kalau end, dia akan terus pergi ke privilege, user privilege mode. So, ni dah. Untuk confirmkan, kita exit lagi. Patutnya je lah kan tadi. Okay. So, show VLAN. Brief. Okay, saya copy dulu. Command. Tapi so kat sini. Alright. So switch daripada ni lah, daripada config. Kita start daripada awal. Okay. Switch daripada sini, enable masuk sini, configure terminal. Kemudian sampai kat sini, saya rename lah hostname. So saya terus start
VLAN 10, ni VLAN ID lah. And then name fakulti, saya namakan VLAN tu sebagai fakulti ikut gambar rajah tadi. Dan saya exit. Then saya nak tengok, okay, saya nak tengok, okay, paste. Ini besarkan tak? Okay. Dan saya nak tengok VLAN yang saya dah create. So, saya pergi kat privilege as a mode, saya run show VLAN brief. Okay, show VLAN brief. Dia akan tunjukkan VLAN 1, default VLAN, ni port yang assign pada VLAN 1. Kemudian ini adalah VLAN yang saya dah create. VLAN 10, name, fakulti. Tapi port saya tak assign lagi. So, let's assign port. So, untuk assign port, dia FA11 kan? So, kita akan masuk kat sini, configure terminal balik lah. Okay. Mana? Saya type dulu kejap lagi baru saya paste kat sini. Ni sama lah configure terminal. Terminal. So, nanti dia akan masuk sini. Okay. So, kita akan type interface. Okay, interface apa yang kita nak configure? Kalau kita tengok kat gambar rajah ni, dia adalah FA011. Okay, so kita akan type fast ethernet 011. Okay. So, dah masuk ke situ, kita type switch port mode access. Switch port mode access. Okay. Switch port access VLAN 10. Okay. Saya copy. Saya paste kat sini. Ni kerja orang malas. Shortcut ni saya buang lah. Okay. Sikit. So, kita run configure terminal. Dah masuk dalam global configuration mode. Kita akan run interface FA011. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Okay. So, apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku? Okay. Inilah. Saya ter-override. Okay, apa yang berlaku? Kita exit. Kita exit semula. Kita run show VLAN brief. Okay, sekarang ni apa yang berlaku adalah saya paste. Okay. Bila saya run show VLAN brief, okay, saya dah exit sampai kat previous mode. Saya run show VLAN brief. Kita nampak FA11 ni dah berpindah daripada default VLAN, daripada VLAN 1 ni. Okay, dia dah tak ada FA11, dia dah pergi kepada fakulti. Okay, dia dah pergi pada fakulti. Dia dah di-assign. Switch ni, port 11 dah di-assign untuk VLAN 10. So, hanya VLAN 10 saja yang boleh lalu pada port tersebut. Okay, kalau kita tengok show VLAN brief ni, port ni hanya membenarkan VLAN 10. VLAN yang lain tak boleh lalu. Even default VLAN pun tak boleh lalu pada port tersebut. Okay. Salah satu tujuan VLAN ni adalah untuk port security itu sendiri lah. Okay. Hanya VLAN yang kita benarkan saja yang boleh lalu. Yang kita tak benarkan, dia tak boleh lalu kat port tu. Dia tak boleh guna, even dia tak boleh gunakan port tu. Dan kalau kita nak offkan port tu pun boleh sebenarnya. Okay. Kita nak offkan port tu pun boleh. Okay. So ni dah. Kalau katakan, saya tak nak pakai lah FA11, saya nak pakai FA18. So, ingat lagi tadi dia kata apa? No switch port, kan?
Kalau kita tengok nota tadi, okay, untuk dia ni delete VLAN. Ni. No switch port access VLAN. So dia akan hilang. Dia akan hilang daripada configuration. So kalau katakan kita pergi, okay, pergi balik uh, global configuration mode, saya masuk balik kat port tu FA11. Okay, no switch port access VLAN 10. Exit, exit. Okay, kita copy, saya paste kat sini. Sikit. Yang malas-malas ni buang dulu. Okay. So, bila kita okay. So, bila kita dah keluar, dah exit, kita masuk balik Global Configuration Mode, pergi balik pada file Ethernet 11. Kita buang no switch port access VLAN, exit, kita exit, kita run balik show VLAN brief. So, kita tengok 10 ni, VLAN 10 fakulti dia dah tak ada FA11. FA11 dia dah dipulangkan balik ke default VLAN. So, kalau kita nak tukar port lain, kita boleh assign balik lah. Interface, port apa, then switch port mau access, switch port access VLAN berapa. So, dia akan assign VLAN tersebut. Tapi kita nak pakai VLAN sebelah kan, so kita assign balik lah. Okay. Interface 11, switch port mau access, switch port access VLAN 10. Dah. Exit, exit, saya run show VLAN brief. So kita nampak kat sini dia dah ada FA11. Okay, dah buat yang pertama, saya buat yang kedua lah. Benda yang sama. Ni saya laju sikit boleh tengok port dia, apa port yang dia assign tadi ni. Oh, sama je, 11. Okay. So, enable, configure terminal. Okay. Macam biasa, kita rename dulu. Apa? Basic device configuration kena buat lah. Tapi untuk kelas ni, saya skipkan basic device configuration supaya saya boleh lajukan. Kalau tidak, panjang pula video saya kena rakam ni. Okay. So, switch 3. Kemudian, kita terus assign dulu. VLAN 10. Name faculty. Okay. Dan exit. Interface FA 11. Okay. Dan switch port mau access, switch port access VLAN 10. Dan so tinggal satu lagi. Satu lagi ni. Okey, katakan server tu bukan VLAN 10 saja je. Okey, kita enable dulu. Configure terminal. Hostname. Switch 1. Oh, ni switch 1. Saya dah tersalah rename. Tak apa.
Alright. Ni, okay, ni dah switch 1. Okay. So, macam biasa, bilan. Saja kita buat bilan 20. Okay. Name. Server kata kat. IT department. Okay. Then exit. Okay. Saya assign interface. FA. Song 2. Switch port. Mau access. Switch port. Access. Bilan 20. Exit. Okay. Dah. Okay, kita try ping dulu. Terang tak buat lagi. So, kita try ping juga. Yang pertama, server tadi. Server tak berjaya. Kita try PC 4 pada switch 3 tu pun tak berjaya. Sebab apa? Sebab kita dah assign, kita dah assign port pada switch 2, pada FA11. Tapi pada FA01 untuk switch 2, switch 1 dan switch 3 kita tak assign apa-apa. Trunking kita tak hidupkan lagi. So, dia tak boleh nak cross. Dia tak boleh nak cross daripada switch 2 ni pergi ke switch 1, pergi ke switch 3. Okay. So, apa yang kita akan buat? Kita akan run trunking. Trunking ni senang je. Interface. FA01. Switch port. Mode. Trunk. Dia dah up. Okay. Exit. Kita run kat sini. Paste. Satu. Switch port. Mode. Trunk. Okay. Up. Up lagi satu. Kat sini. Interface. A. 3. Switch port. Mode. Trunk. Okay. Switch 2, dia ada daluan ke sini, dia ada daluan ke sini. Tadi kita on kan switch 1, so kita kena on kan lagi satu. Interface FA03 switch port mode trunk. Okey. Dah kita try ping. Kita ping bilan yang sama dulu lah. Ni belum lagi, dia belum hijau. Dia dah hijau. Ada error kat sini. Ada error tu. Apa masalah dia? Masalah dia. Saya saja je. Apa masalah tu? Okay, kita tengok kat sini. Show VLAN.
brief. Okay. Saya copy Okay. Kita nampak kat sini 20 IT. Tapi pada switch yang satu lagi 10 fakulti. Switch 1 dia tak kenal VLAN 10. Okey. Switch 2 dia kenal VLAN 10, switch 3 dia kenal VLAN 10, switch 1 dia tak kenal VLAN 10, tapi dia kenal VLAN 20. So macam mana nak bagi kenal VLAN 10? Kita kena assign. Okey. Kena assign configure terminal. Okey. VLAN 10 name, keep name, fakulti. Exit. So, bila saya run, show VLAN brief sekali lagi. Barulah ada fakulti. Okay. Then, kita try ping semula. Barulah dia reply. Sebab kita kena assign VLAN tu dulu pada setiap switch. Baru switch tu kenal VLAN tu, barulah dia akan membenarkan akses kepada VLAN tersebut. Okey, tapi kita tengok 30 ni dia takkan boleh pergi. Sebab dia berada di VLAN yang berlainan dengan PC tersebut. Walaupun network dia sama, 172.17.10, 1.30. Tu 24. Satu lagi tu dot berapa? Ni dot 21. Allah. Ni dot 21, ni dot 24, ni dot 30. Secara teorinya, dia berada dalam network yang sama. Tapi bila kita pecahkan VLAN, okay, walaupun dia dalam network yang sama, tapi dia masih lagi tak boleh connect. Network ID yang sama, VLAN yang berasingan, dia tak akan boleh communicate. Okay? Alright. So, macam mana nak bagi sama? Kita pergi kat sini. Okay, kalau kita tengok kat sini, macam mana kita nak buang VLAN, reassign balik, deleting VLAN, no VLAN 20. So, saya masuk kat sini, configure terminal. Okay. No VLAN 20. Exit. Saya run show VLAN brief. VLAN 20 dah hilang, tinggal VLAN 10. So, saya assign. Saya assign port lah. Interface FA02. Okay. Switch port. Mode. Access. Switch port. Access. VLAN 10. Saya exit. Okay. Tunggu dia hijau. Kita testing. Nak run dulu pun boleh. Dia dah hijau. Okay. So, kita dah berjaya access kita punya VLAN. Alright. So, untuk VLAN, setakat ni dulu, kita belajar macam mana kita nak assign VLAN ID, VLAN name, kita nak communicate between VLAN yang sama, VLAN yang berbeza, walaupun network ID-nya sama, tapi bila VLAN-nya berbeza, dia masih lagi tak boleh nak communicate. Walaupun tadi kita tengok yang problem tadi ni, yang problem ni dia cerita berkenaan dengan VLAN yang sama tapi network ID yang
yang berlainan pun dia tak boleh nak communicate, dia kena mesti dalam network ID yang sama, walaupun dalam VLAN yang sama, tapi dalam VLAN yang berbeza, network ID yang sama pun dia tak boleh nak communicate. So, the next class kita akan tengok macam mana kita nak buat apa yang kita panggil inter-VLAN. Okay, inter-VLAN ni maksudnya kan tadi server tu duduk dalam VLAN yang VLAN 20 kan. So kalau VLAN 20 dengan VLAN 10 secara defaultnya dia tak boleh nak communicate. Kalau untuk VLAN biasalah. Tapi bila kita nak dia communicate between VLAN, okay, kita kena ada router, okay, dan router itulah yang akan menghubungkan antara VLAN-VLAN yang berbeza. Okay, so the next class kita akan belajar macam mana kita nak configure inter VLAN. Alright, itu sahaja. Saya stop sharing dulu. Right, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita jumpa next class. Assalamualaikum.